Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi bertemu dalam siri Talk, Tarbawi Talk, Branch Based Quran. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita telah pun masuki hari yang ke-5 atau 6 perbincangan tentang interaksi dengan Quran, dan kita telah pun diskuskan pelbagai tips yang telah dikongsi oleh Ustaz Zaim dan saya sendiri. InsyaAllah hari ini kita akan berkongsi lagi, iaitu masih lagi sekitar poin yang pertama. Antara cara untuk kita memperbaiki interaksi kita dengan Quran adalah dengan merasakan Al-Quran itu ditujukan khas kepada kita, mengambil ibrah daripada kisah Nabi, kisah sirah Nabi SAW. Pernah satu ketika turun surah Al-Hujurat ayat yang kedua, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ila akhir hayat. Di mana Allah SWT berfirman yang bermaksud, wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah engkau tinggikan suara engkau fawqa sautin nabi, melampaui suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi actually ketika turunnya ayat ini, ada satu kisah yang berlaku dalam kalangan sahabat. Dikatakan sahabat bergaduh menyebabkan suara mereka tinggi melampaui suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT menurun ayat ini untuk menegur mereka supaya behave ketika berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada sahabat lain yang sebenarnya tak ada kaitan pun dengan kisah ini, merasakan terasa dengan ayat ini kerana dia mempunyai suara yang kuat, suara yang tinggi. Sahabat berkenaan ialah Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini memang nature dia suara tinggi, dan dia rasa ayat itu ditujukan kepada dia, menyebabkan dia berkecil hati dan dia menyendiri, tidak lagi mendampingi Nabi dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila Thabit bin Qais ini mendengar ayat ini, dia pun berada di rumah dia dan tidak lagi bersama Nabi dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi perasan bahawa Thabit sudah lama tidak berada dalam majlis Nabi, maka Nabi menghantar para sahabat untuk bertanya khabar tentang Thabit bin Qais. Bila ada rombongan sahabat pergi bertemu Thabit bin Qais di rumahnya dan bertanya kepada beliau kenapa beliau sudah lama tidak hadir di dalam majlis Nabi, maka Thabit bin Qais pun berkata kepada sahabat berkenaan, celakalah aku kerana ayat Quran telah turun untuk menegur suara aku yang tinggi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawakanlah berita ataupun respon Thabit bin Qais ni kepada Nabi. Nabi kata, bagi tahu Thabit bin Qais sebenarnya ayat itu bukan untuk dia. Maka datanglah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menarik macam mana Thabit bin Qais telah pun terkesan dan merasa dengan ayat Quran yang telah diturunkan, walaupun kisah itu ataupun tujuan asal ayat itu bukanlah turun untuk menegur sikapnya, tetapi dia telah terasa dan sensitifnya mereka terhadap ayat Quran. Itulah yang dibuat oleh setiap sahabat. Setiap ayat yang turun itu mereka merasakan ayat itu ditujukan khas kepada mereka. Jadi kita juga bila kita membaca Quran, antara perkara yang perlu kita betulkan ialah bila kita membaca setiap ayat itu, jangan kita fikir dekat siapa yang aku boleh point ayat ini. Tidak, tapi kita rasakanlah ayat itu sedang menegur, mengetuk pintu hati kita, berbicara khusus dengan kita. InsyaAllah dengan demikian kita akan merasa setiap ayat itu berbicara dengan kita. Jadi nantikan dalam siri berikutnya kita akan bincangkan tips-tips yang lain yang boleh membantu memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.